Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Amirul Farhan dari Pelajar Semester 1 Januari 2024 dari jurusan Ijazah Sarjana Muda dan Sains Perubatan. Tajuk yang saya akan bincangkan di dalam subjek Learning to the 21st Century adalah apakah kelebihan dan keburukan sistem AI di dalam kehidupan seharian kita. Kenapa saya memilihkan konsep ini? Kerana era digital kita berada di dalam abad kita sekarang ini, dan di mana pelbagai platform, pelbagai aplikasi yang telah digunakan untuk kemudahan manusia. Dan hari ini saya bincangkan sedikit apa itu AI. Hal ini saya akan membincangkan sedikit apa itu AI. AI adalah satu sistem yang dicipta ataupun diprogramkan oleh manusia untuk berkebolehan kemahiran berfikir, di mana kita boleh tengok AI juga mampu untuk berinteraksi dengan manusia. Contohnya, siapa yang pengguna iPhone, dia dalam pengguna iPhone tu ada Siri, di mana Siri itu adalah satu contoh, iaitu AI sebenarnya. Di mana kita bertanya kepada dia apa dia makan hari ni, apa makanan kita nak buat, semua itu dia boleh menjawab. Itu adalah satu contoh di mana AI telah digunakan. Secara ringkasnya saya telah menceritakan apa itu AI. Seterusnya kita akan menceritakan 5 kebaikan penggunaan AI dalam kehidupan seharian kita. Yang pertama, dia akan mengurangkan masalah kesilapan manusia di mana human error di dalam melakukan kerjaan. Dia akan, apabila kita memprogramkan dan menciptakannya, dia akan mengurangkan masalah manusia, iaitu dia ada cacat celah, dia akan jadi perfect lah orang kata. Yang kedua, ia akan bekerja selama 24 jam sehari tanpa henti, di mana diri saya sendiri pun tidak mampu untuk bekerja selama 24 jam sehari, dan kita perlukan waktu rehat. Tetapi dengan AI, dia mampu untuk memberikan komitmen bekerja selama 24 jam sehari. Yang ketiga, kita akan melihat dia akan membuat satu keputusan yang tidak berat sebelah, di mana dia akan menggunakan apa yang kita dah programkan dia, dan itu yang dia akan membuat keputusan, dan dia tidak akan ada sifat-sifat yang empati ataupun moral ataupun etika. Dia tidak ada apa-apa orang kata bias lah untuk dia membuat keputusan. Yang keempat, dia akan meningkatkan taraf produktiviti di dalam sistem perkilangan, di mana kita sedang tahu di era zaman Covid hari itu, kita banyak yang kita pekerja tak boleh nak pergi bekerja. Makanya dengan menggunakan AI ini, dia boleh membantu sedikit sebanyak untuk meningkatkan taraf produktiviti dalam sistem perkilangan. Yang kelima, yang saya selalu berhubung dan sentiasa saya memberi pertanyaan, di mana setelah habisnya waktu operasi, iaitu taraf piagam pelanggan, di mana sedangkan kita lihat siapa yang pernah berhubung, bermesej dengan Telekom, TMB dan segalanya apps yang berada ni, kita akan berhubung dengan AI, di mana permasalahan kita itu akan dibantu oleh AI, dan ia akan menyelesaikan dengan caranya sebelum esok pagi untuk dia melaporkan kepada pihak atasan. Namun kita patut lihat kepada 5 keburukan pula dengan penggunaan AI di dalam kehidupan seharian kita, iaitu dia memerlukan kos yang terlampau tinggi, di mana dia agak mahal untuk diprogramkan. Dia memerlukan costing yang terlampau tinggi untuk kita membuat satu sistem AI itu. Yang kedua, kita boleh melihat dia tiada perkembangan. Dia macam tu saja, apa yang kita dah program itu saja. Dia tak ada orang kata tak ada untuk maju ke hadapan. Dia hanya itu sahaja. Yang ketiga, dia tiada etika, di mana tadi saya menyebutkan dia keputusannya juga tidak berat sebelah, namun dia juga tiada empati dalam diri kita. So sebab dia adalah sistem, dan dia adalah robot ataupun dia adalah sistem, dan dia tiada ada sifat perasaan, pengawalan emosinya dia tiada. Yang keempat, kita boleh melihat yang paling kentara, dia tiada kreativiti, di mana macam yang tadi, dia apa yang kita dah program itu saja. So critical thinking dia tiada, dan dia tak ada
skill untuk berfikir di luar kotak. Itu sahaja. Okey, yang kelima ini paling penting untuk diri kita dan untuk semua orang. Bila sistem AI meliputi ke seluruh dunia dan seluruh pelosok dan seluruh penggunaan kita, penganggurannya akan berlaku, di mana kita untuk mencari kerja agak sukar untuk mencari kerana AI sudah meliputi segala-galanya dan kita memberi kesan yang buruk pada diri kita kerana kita terlampau memberi kepada AI sepenuhnya. So makanya kita perlu untuk pandai untuk mengurangkan, dan kita perlu tahu di manakah yang perlu digunakan AI dan di mana pula yang tidak menggunakan AI, supaya pengangguran kita tidak akan meningkat. Seperti mana yang kita tahu, 5 kebaikan yang sudah saya ceritakan, 5 keburukan yang telah saya ceritakan juga. Dan hari ini saya memilih konsep ini kerana untuk berfikir, untuk membuat keputusan yang lebih kritikal ataupun memilih keputusan di luar kotak. AI bukannya satu platform di mana kita perlu mengharapkannya untuk kita mengharapkan dapat satu keputusan yang tepat, di mana ia tiada etika, dia tiada empati dalam dirinya, dan dia tiada pengawalan emosinya, dan dia adalah satu program dan dia adalah satu sistem di mana manusia yang menciptakannya, dan setelah manusia menciptakannya, dia tiada apa-apa perkembangan yang boleh kita untuk maju ke hadapan. Konklusinya, setelah saya menceritakan apa kebaikan dan keburukan sistem AI di dalam kehidupan seharian kita, kita dapat boleh melihat impact dia, bagaimana impact yang besar macam mana, dan kita boleh melihat apa yang baik untuk kita. Seperti mana yang kita tahu, yang mana yang kita merasakan itu ada kebaikan untuk diri kita, kita menggunakan dengan kebijaksanaan kita kerana kita ada akal fikiran kita. Apakah akan jadi pada kesan positif pada kita dan kesan yang negatif pada diri kita. Dengan itu, kita sebagai manusia harus bijak untuk melakukan apa-apa yang kita menggunakan dengan apa-apa teknologi yang berlaku di era kita. Dengan ini saya Amir Fahmi Busra. Sekian, terima kasih.